أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah pada kedua-duanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa kedua-duanya judi dan arak itu lebih besar daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka pula bertanya kepadamu apakah yang mereka akan belanjakan. Qulil afu, katakanlah dermakanlah yang lebih daripada keperluan kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah begitulah menerangkan kepada kamu keterangan hukum supaya kamu berfikir. Arak dan judi adalah dua perkara yang sangat berbahaya kepada masyarakat. Dia boleh meruntuhkan masyarakat, boleh meruntuhkan keluarga, menghabiskan harta benda dan banyak lagi. Inilah dua perkara yang dianggap adik-beradik dikumpulkan sekali. Judi dan arak. Selalunya dua perkara ini boleh ada pada seorang pada satu masa. Bila berjudi dan arak pun sekaligus boleh, tidak halal, tidak haram bagi peminum arak. Berjudi tidak seolah-olahnya begitu. Apabila dia berjudi maka arak seolah halal baginya. Demikian pula sebaliknya. Al-Quran menjelaskan dua perkara ini pada satu tempat menunjukkan bahawa bahaya arak sama dengan bahaya judi. Bahaya judi sama dengan bahaya arak. Tidak boleh orang menganggap bahawa arak ini masalah peribadi. Tidak boleh. Sebab apabila dia mabuk, dia meracau. Mabuk, dia memusnahkan habis masyarakatnya, keluarganya dan segala-galanya. Apakah itu arak? Arak, dalam bahasa Arabnya, al-khamru ma khamar al-aqla. Arak itu, al-khamar itu, barang yang menutup akal. Tutup akal. Dalam bahasa Arab disebut khimar. Khimar kain tudung wanita. Kerana ditutup kepala, dia tutup rambut, itu maknanya khimar. Ada khimar, hijab, niqab. Ini khimar. Khimar kain tudung kepala. Bi khumurihinna ala juyubihinna wal yadribna bi khumurihinna. Khumur maknanya kain tudung. Ala juyubihinna, di atas belahan dada mereka. Hendaklah pasang kain tudung menutup belahan dada. Maknanya dada ni pun kena tutup. Khumurihinna ala juyubihinna, bawa kain di atas tudung sampai kepada leher. Di sini khamar ini daripada perkataan tudung itulah. Daripada perkataan tudung itu kerana dia tudung apa? Tudung akal daripada berfungsi. Akal jika tidak ditudung dia, jika tidak dikhamar, tidak minum arak, dia dapat berfungsi dengan baik. Dia dapat berfikir jalan yang selamat. Tapi apabila ditudung dia, maka dia tidak selamat lagi. Dia bercakap pun lebih, bertindak pun lebih, tidak waras, tidak siuman. Apakah itu arak? Pula dia boleh menudungkan akal itu. Semua perkara yang mabuk itu arakkah? Banyak perkara yang memabuk. Kalau begitu semuanya arak. Kalau begitunya, biar semuanya arak itu semuanya najiskah? Begitu. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih menyatakan arak itu ialah perkara barang yang diperbuat daripada asir inab. Daripada asir jus inab. Inab itu anggur. Yang diperbuat daripada air anggur itu namanya arak. Ini saja. Yang lain-lain itu tidak arak namanya. Yang diperbuat daripada tamar, yang diperbuat daripada ubi, yang diperbuat daripada apa? Tidak arak menurut Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Dan orang-orang Iraq. Orang Iraq ni. Orang Iraq. Imam Abu Hanifah ni di Iraq. Orang Iraq ni dikatakan mereka minum. Mereka bukan minum. Ta'rif araknya itulah yang mereka pakai. Dan imam mereka pakai begitu. Lain-lain tidak arak. Lain-lain namanya nabis.
yang diperbuat daripada air tamar, air jagung, air beras, apa ni namanya, nabis. Tidak arak. Arak ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Arak yang sedikit pun yang banyak mabuk, sedikit pun haram juga. Sedikit pun tak boleh. Dan arak itu najis hukumnya. Arak najis. Jangan masuk alkohol lagi. Yang masuk ini alkohol itu arak itu alkohol, maka habis semua sekali. Kita tidak tepat berfikir begitu. Arak semuanya. Yang lain-lain tidak, kata Imam Abu Hanifah. Oleh kerana itulah bagi setengah orangnya berpendapat dia itu tidak diperbuat daripada inab, tidak daripada anggur, maka sedikitnya tidak mengharamkan. Sedikit itu sangat sebotol lah barangkalinya. Kalau tidak, sedikit macam mana? Tidak haram kata mereka. Kerana tidak dibuat daripada asir inab. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan lain-lain lagi tolak Imam Abu Hanifah, mereka katakan ini diperbuat daripada apa-apa pun kalau tujuannya untuk memabukkan. Tujuan untuk memabukkan. Maka arak namanya dan haram dimakan. Tak kira lah diperbuat daripada air jagung, air beras, air apa-apa sekalipun, tak kira, haram. Haram sebab dia pengambilan untuk menutupkan akal. Makna yang ada pada arak itu ada pada bahan ini, maka tidak boleh. Jadi kalau begitunya, air tapai yang diambil untuk memabukkan itu, mabukkan, arak namanya. Arak hukumnya tu hukum arak, tak kiralah dia tu tidak diperbuat daripada inab. Maknanya kalau menurut Imam Abu Hanifah, tidak arak lah namanya. Tidak arak sebab bahan itu yang menentukan arak ataupun tidak. Imam lain lagi, Syafi'i, Malik dan Ahmad katakan tujuan pengambilan itu yang menentukan dia araknya. Sebab dia menutupkan akal, ma khamaral aqla. Adalah jelas dalam perkara itu. Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad menyatakan bahawa arak diperbuat daripada asir inab dan arak juga yang diperbuat daripada bahan-bahan lain daripada itu. Haramnya menerusi as-sunnah dan satu lagi menerusi Al-Quran. Yang arak yang diperbuat daripada inab, anggur, diharamkannya berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Yang diperbuat daripada lain-lain bahan, pengharamannya berdasarkan kepada as-sunnah. Al-Quran berdasarkan kepada hadis. Hadis menyatakan arak itu sesuatu yang menutupkan akal, tanpa mengira sama ada daripada apa-apa bahan sekalipun. Jadi kedua-dua ini kita tidak pisahkan. Baiklah. Jadi boleh dikatakan jumhur, kebanyakan ulama menyatakan apa jua bahan diperbuat daripada apa sekalipun haram, kecuali Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih saja. Jadi dengan itu, apabila hukumnya begitu, hadis menyatakan Allah Subhanahu wa taala melaknatkan arak, penjualnya, pembelinya, penanggungnya dan yang membawanya, pengedarnya, semua sekali yang melibatkan diri dengan arak itu haram dan perusahaan itu haram. La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wal mahmula ilaiha. Yang dibawa kepada yang minumnya, yang jualnya, yang belinya, yang bawanya, yang mengedarnya, habis semua sekali itu terlibat. Hukumnya begitu. Yang bekerja dengannya juga semua sekali hukumnya haram. Ini yang kita pilih. Yang kita pilihnya begitu. Sebabnya jika ada orang yang memilih bahawa bia itu dia kata boleh minum, itulah sebabnya. Sebab kita sebutkan tadi, bia itu dikatakan tidak diperbuat daripada jus inab, anggur. Kemudiannya pula timbul alkohol. Alkohol orang katanya air bau tak boleh pakai, tak boleh pasalnya alkohol. Kita kata arak, tak boleh. Kita kata arak, alkohol tidak. Alkohol dia berbagai-bagai, bukan semua alkohol itu arak itu alkohol. Tidak, saya diberitahu begitu oleh pakar-pakar di dalam perkara itu. Dia katanya alkohol ini dia banyak perkara, banyak yang daripada arak, ialah daripada arak. Yang daripada buah-buahan, dalam buah-buahan yang kita makan pun ada alkohol padanya. Dalam papai paling banyak, dalam buah temikai, dalam buah belimbing dan banyak lagi alkohol ada padanya. Jadi kalau kita katanya semua bahan yang ada alkohol itu seperti air wangi, bau-bauan, maka itu arak, maka banyak barang yang ada alkohol. Arak jugalah maknanya. Begitu. Sedangkan tidak begitu. Tidak begitu. Jadi
Jadi pastikan terlebih dahulu bahawa barang itu barang yang dijadikannya untuk memabukkan. Untuk memabukkan. Maka dia haram. Bahan untuk memabukkan. Air bau bukan untuk memabukkan. Alkohol yang ada itu bukan untuk memabukkan, untuk menahankan wangi itu. Untuk menahankan wangi, bukan untuk memabukkan. Dan bahan ini tidaklah bahan yang ada dalam arak. Tidak begitu. Baiklah. Saya rasa begitu yang betulnya. Dan fatwa-fatwa yang saya baca, fatwa Nasruddin Wasil Farid, mufti bekas mufti Mesir dulu. Tidak sekarang ni Tantawi. Dan kebanyakan ulama pun memberi fatwa begitu. Legalah kitanya. Kalau tidak habis dikaitkan dengan arak, maka sempitlah. Sempit bukan maknanya kita nak hidup dalam dunia yang sangat luas, haram halal pun tak kira. Tapi mahulah jelas barang ini tidak digunakan untuk memabuk. Tidak digunakan untuk, tidak diambil arak bubuh. Tapi kalau ambil arak bubuh dalam tu, maka tak boleh lah. Semuanya barang itu diambil arak, tapi diambil satu bahan yang ada alkohol padanya, dijadikan makanan ke, dijadikan bau-bauan ke, dimasukkan dalam kek dan sebagainya. Yang ini perlu dibezakan. Katanya, demikian juga dengan ubat jika arak betul arak, maka tak bolehlah berubat dengan arak. Dan ada Quran pun mengatakan bahawa pada arak ini ada manfaat badannya, sebahagian daripadanya berubat. Tapi hadis menyatakan jika ada ubat selain daripada arak, maka arak bukan ubat namanya, sebab bahan itu haram. Kecuali inda daruratil quswa, waktu darurat yang keterlaluan, terlalu berhajat kepadanya, terlalu darurat sehingga boleh mengancam keselamatan nyawa. Jika tidak berubat dengan khamar, dengan arak, ini hukumnya lain. Hukumnya lain, tidak boleh dimasukkan dalam kaedah umum di sini. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosa daripada judi, dosa daripada arak itu lebih besar daripada manfaat. Ada manfaat daripada arak, ada manfaat daripada arak, ada manfaat daripadanya. Manfaatnya ini seperti berubat, seperti untuk membius dulu pesakit dibiuskan dengan diberi minum arak, kemudian dibius, nak bedah ke, nak potong kaki tangan ke, diberi minum arak terlebih dahulu. Itu manfaatnya. Kemudiannya judi demikian juga jelas keburukannya. Wa yas'alunaka ma za yunfiquna qulil 'afu. Mereka bertanya pula mu, wahai Muhammad, tentang apa yang mereka akan belanjakan. Mana yang nak belanjakan? Yakni selain daripada zakat. Zakat kita beri, apakah masih ada lagi? Masih ada lagi tanggungjawab pada harta benda ini selain daripada zakat? Sebab Nabi kata, inna fil mali la haqqan siwa zakah. Sesungguhnya pada harta itu masih ada lagi tanggungjawab selain daripada zakat. Kita beri zakat sempurna habis, masih ada kewajipan yang diberi, iaitulah al-afu namanya. Al-afu maknanya apa? Al-afu al-qadru zaidu 'anil hajah. Kadar harta yang lebih daripada kita perlu. Kita duduk simpan saja, kita tak pakai, kita tak guna, kita bermewah-mewah. Masih ada lagi hak untuk orang lain pada harta itu. Masih ada. Jadi seolah-olahnya begini, seolah-olahnya setelah beri zakat, masih ada lagi jika ada keperluan dalam masyarakat itu. Masyarakat ini ada orang miskin dan menunggu harta bantuan, misalnya, wajib diberi kepada mereka. Beza zakat dengan al-afu ini, al-afu ketika ada masalah diberi. Jika tak ada masalah, tak beri. Jika tak ada. Jika ada permintaan, ada tuntutan, ada maslahat, ada hal-hal yang tertentu, ada projek yang tertentu, beri al-afu kepadanya. Jika tak ada apa-apa, tak payah beri. Ada budak minta sedekah untuk nak pergi mengaji, beri. Zakat dah beri dah, beri juga. Namanya al-afu ini. Dan tidak ditentukan kadarnya berapa. Dia tak ada kira, orang banyak diberi banyak duit, orang tak ada dia beri sedikit saja. Itu namanya al-afu. Al-afu dua makna. Satu, maaf. Yang kedua yang kita sebutkan tadi. Quran kata, orang bertanya apakah nak beri lagi daripada zakat itu? Selain daripada zakat, jawabnya berilah yang lebih daripada kadar yang diperlukan.
Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah hukum arak, hukum judi dan infak Tuhan nyatakan kepada kamu al-ayat, hukum-hukum disebutnya di sini. Ayat di sini maknanya hukum, bukan makna ayat Quran. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah nyatakan kepada kamu ayat-ayat, yakni hukum. Ataupun ayat-ayat di sini maksudnya ayat-ayat yang mengandungi hukum-hukum. Lakumul ayat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. La'allakum, supaya kamu dapat berfikir. Tuhan nyatakan ini bagi orang yang ada fikiran, sudah jelas baginya bahawa Quran ini bukan main-main. Ini datangnya daripada Allah, sebab dia bercakap mengenai keburukan ini dan pengharaman yang cukup tegas. Jadi kalau begitu, hendaklah orang yang berfikir, berfaham, mengambil faham padanya. Dia ambil faham itu fit dunia wal akhirah, berfikir pada dunia dan akhirat. Maknanya kita berfikir dua-dua perkara. Kita fikir dunia kita, kita fikir akhirat kita. Dua-duanya. Jangan fikir dunia saja, fikirlah juga akhirat. Kita tak nak kata juga jangan fikir akhirat saja, sebab tak ada orang. Jangan fikir akhirat saja, fikirlah dunia saja. Mana ada manusia yang fikir akhirat saja? Tak ada. Jadi kalau begitu kita bercakap yang tak ada apa. Yang adanya manusia fikir dunia saja tapi akhirat tidak. Jangan begitu. Ayat ini difahami umat Islam bertanggungjawab kedua-duanya sekali. Dunianya dia bertanggungjawab dan akhiratnya juga dia bertanggungjawab. Dia terlepas dunia yang ada padanya, dia akan dipertanyakan. Ditanya di hadapan Allah, mengapa kamu lepas dunia yang ada pada kamu? Demikian juga akhirat akan ditanya. Oleh kerana itu pengajian kita sebutnya di sini. Dunia ni pengajian sains misalnya. Setengah orangnya dia kata macam mana? Anak ustaz tak ada seorang mengaji agama ke? Kita katanya anak macam mana? Orang tak mahu. Habis kita pun dah suruh mengaji, tak mahu mengaji macam mana? Tapi kita kena ingat juga bahawa agama ni kadang-kadangnya meliputi dunia dan akhirat itu juga agama. Fid dunya wal akhirah. Dunia dan akhirat ini tidaklah maknanya dunia ini sesuatu yang bercanggah dengan akhirat, tidak. Malah menjadi kewajipan bagi setiap orang berfikir untuk kedua-duanya sekali. Berfikir ni belajarlah. Kita nak fikir macam mana, masuk dalam bilik letak tangan atas dahi, kalau dia punya fikir itu tidur namanya. Berfikir ni belajar dunia dan akhirat. Seterusnya wa yas'alunaka 'anil yatama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.